Muslimin muslimat, Tuan Haji, Puan Haji, yang terbodoh, mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama dan selamanya dan senantiasa, marilah sama-sama kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia, izin, taufik, hidayah, inayah, iradah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat lagi sama-sama berkumpul pada malam hari ini di dalam satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu majlis ilmu. Dan kerana kemuliaan dan keistimewaan majlis ilmu itu ada dinyatakan dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis Nabi SAW. Antaranya kita boleh tengok di dalam kitab Lughabul Hadis yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Dan faslun pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Dan kalau nak bicarakan itu pun panjang. Tetapi salah satunya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa bagi orang yang menuntut ilmu. Bagi orang yang berada di dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dan kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, dosa yang diampunkan oleh Allah adalah dosa kecil. Kerana dosa besar ini terampun hanya dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kalau dosa kecil itu pun dah banyak sudah besar rahmat. Dan yang kedua ialah dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu antara kelebihan-kelebihan. Ada banyak lagi sebenarnya. Baik. Di dalam surah Al-Sayyidina Muhammad, kita bersyukur kerana pada malam hari ini kita masih lagi dikumpulkan di dalam satu majlis yang kita mengharapkan padanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min riyadil jannah, satu daripada taman-taman syurga. Amin, Allahumma amin. Biarkan ya, budak tak apa, kawan sikit besar kan. Saya dulu pun macam tu, golek dekat tempat ceramah. Tak ceramah tarik pada tepi senyap. Jadi kalau dia tarik dia nangis pula. Kalau budak tak apa dia dengan ayah dia. Ayah dia saya dulu bangun saya keluar. Kerana kalau kita tengok para ulama, antaranya Fadilatul Syekh Nuruddin Marbu'al Bajari Al-Fakki. Saya paling takut dulu dalam majlis dia. Walaupun saya tak bawa anak kan. Tapi kalau budak duduk dekat saya lagi takut. Saya pernah duduk dalam majlis bersama dengan Fadilatul Syekh Nuruddin Hafizahullah. Ada pelajar universiti kalau saya tak salah kena halau sebab dia main telefon. Saya tak pastilah dia main handphone tu sebab dia tulis nota ataupun dia mesej WhatsApp. Tapi itulah antara adab dengan ulama. Saya tak apa, saya tak kisah. Nak melompat, menari tak apa. Saya bukan ulama. Tapi nak beritahu, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, seeloknya, afdalnya kita menjaga adab kita. Adab dengan ilmu, adab lebih utama. Bukan sunat. Kalau tuan-tuan pergi di madrasah, di pondok pesantren, kalau tengok mengaji tu nampak macam tak terlalu pun, biasa je. Tapi kalau berhadapan dengan ulama ataupun guru-guru, mereka mengutamakan adab. Inilah kalau ibu pergi di pesantren Indonesia kan, di Malaysia kan, di Thailand dan sebagainya. Kalau mereka dengan guru mereka sangat berakhlak. Kalau guru lalu depan, mereka akan bagi laluan pada guru. Kita di sekolah, cikgu lambat potong cikgu. Sampai jatuh buku di bawah. Dah lah lalu tak tolong. Langgar cikgu lah. Kalau di madrasah, di pesantren, mereka diajarkan itu, adab ataupun akhlak. Dan kerana ilmu ni boleh didapati, kata guru kami sebut, di banyak tempat, banyak keadaan, banyak guru. Tetapi adab ni sangat sedikit kita nak dapat, susah. Dan sebab itu dia memerlukan pengorbanan yang besar. Kalau guru lalu kita hormat, bagi salam pada guru. Kalau ada 1000 pelajar, tak, kalau 1000 orang bagi salam pada guru, dia dah itu boleh jawab. Kemudian Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad tolong kontrol dia. Takut kita ada monti menjari dia. Baik. Budak-budak macam tu.
Kalau dia bawa tasbih, zikir, dia nak bukan budak malam lah. Baik. Saya risau ayah dia yang jerit, takut. Ada. Tolong kontrol. Baik. Saya tak apa takut mengganggu jemaah yang lain. Saya okey lah. Baik, jadi ada kuliah pada malam hari ini. Itu cerita sikit kelebihan ilmu dengan ulama. Kita duduk dengan ulama sebab kita nak mengambil barakah ulama. Kalau kita duduk dengan ulama-ulama besar, antaranya para habaib yang datang keturunan Nabi SAW, dan dia merupakan seorang yang berilmu. Itu satu momen ataupun satu keadaan yang sangat mahal sebenarnya. Jadi kita kena manfaatkan sebaiknya. Jangan kita lepaskan peluang tersebut. Kita duduk dengan mereka, kita kalau dijemput makan bersama dengan mereka, belajarlah adab dan akhlak daripada mereka. Kalau dijemput untuk bawa ulama dengan kereta kita, belajarlah adab dan akhlak dengan mereka. Saya sampai sekarang tak berani kalau ada ulama datang, ada pembantu, ada ustaz begitu rupiah lah, syekh datang sampai kat airport isu. Saya tak berani lah. Sebab saya takut saya menzahirkan akhlak yang tidak baik. Bersama dengan ulama. Baik. Jadi Rasulullah SAW Muhammad, kita kalau Tok Guru makan, kita jangan makan Tok Guru satu suap, kita jangan dua suap. Kita tolong cedok pada ulama. Walaupun ulama tu kata, tak apa makan. Kalau dia suruh, tu ustaz lesen besar tu. Bukan lesen. Ulama tu nak test kita. Dan bila kita duduk dengan ulama, hendaklah kita banyak diam dan banyak mendengar. Jangan kita pula banyak tanya. Ustaz main dari mana? Ataupun syekh main dari mana? Nampak syekh dia letih. Syekh pernah bekal. Tanya macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Kesian bila orang tu nak makan pun tak sempat. Jangan. Itu akhlak dan juga adab kita. Saya pernah jumpa dengan satu orang. Kesian lah. Saya tengok kesian. Tapi ulama tu dia raikan. Baba Ghazali pernah saya kenal. Baba ni dia jenisnya. Ketika mengajar kita Aqidah Tahawiyah, saya bersama dengan beliau di Pondok Baitul Qura wal Fuqaha, Ustaz Zul di Sungai Udang. Ada satu orang berada, bagi berada, dia tak jaga adab dengan bapa. Datang mari tanya macam-macam. Kata bapa macam mana keadaan pada ni sekarang? Kata perang, siapa yang perang pun lah, mereka tanya pasal politik pula. Bapa pun dia gitulah, kita doa belakang dia. Dia sebut gitu lah. Nanti kita duduk tanya macam-macam. Nak tahu kena tengok berita. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu. Itu adab sikit. Ustaz macam marah. Saya tak marah. Nampak macam saya marah. Tak, saya okey je. Jangan marah. Yang ada Cina ni kena gembira. Baik. Baik. Ada kena gembira. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya dapat 5 banyak tu solat. Jadi pada malam hari ini ala kuliah kita tengok pada nasihat yang ketujuh kita sambung di dalam syair ataupun nasihat di dalam kitab Ya Bunayya. Ya ni wahailah, Bunayya ataupun walad, anakku yang tersayang. Baik. Kitab ini dikarang oleh Al-Alim Al-Alama Al-Imam Ibn Al-Wardi Al-Khidi rahimahullah, yang telah lama meninggalkan kita. Sejak hampir 800 tahun yang lalu tinggalkan kita. Lama beliau tinggalkan kita, tetapi karangan beliau ataupun nasihat-nasihat beliau seolah-olah masih hidup sampai pada hari ini. Manakah tidak kalau kita tengok dalam nasihat yang pertama dulu, i'tazil zikra al-ghani wal-ghazal wa qulil faslu wa janib man hazal disebut. Jauhilah olehmu akan hiburan yang melalaikan dan percakapan yang sia-sia dan lawak jenaka yang keterlaluan, dan jauhilah daripada fitnah wanita. Bila sebut 3 elemen dalam satu syair, dalam satu nasihat. Bukankah ini pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' ila akhir ayat. Dan dijadikan indah, dihiaskan cantik, seronok, suka, cenderung bagi orang lelaki ini minan nisa', kepada para perempuan. Itu normal, tetapi bahaya kalau kita tidak berhati-hati. Allah Ta'ala dah sebut lah, lumrah lah kalau ada orang lelaki dia cenderung suka pada perempuan, ini lumrah. Tetapi berhati-hati dengan fitnah wanita. Bukan nak kata wanita tak baik, sehingga kan Islam datang mengangkat martabat wanita di tempat yang sangat mulia, sehingga yang pertama syahid dalam Islam pun adalah seorang perempuan, namanya Sumayyah Ummu Amr bin Yasir. Disitulah bukti tanda bahawa Islam memuliakan wanita. Tetapi wanita juga kena berhati-hati. Sebab itu kita nak didik
peradaban ataupun tamadun sesuatu bangsa dengan terdidiknya wanita dia. Dia ada tiga cara nak meruntuhkan sesuatu tamadun ataupun peradaban sesebuah negara atau tempat. Saya ingat kata-kata satu orang pengkaji sejarah, dia panggil apa? Dia panggil, kalau barat ni dia panggil orientalis, tapi kalau sejarawan dia panggil kan sejarawan, pengkaji sejarah, dia pernah sebut runtuhnya sesebuah tamadun ataupun peradaban kerana tiga. Yang pertama ialah dia rosakkan fungsi atau tugas seorang ibu atau perempuan itu. Yang pertama, itu benda pertama dia buat. Dia rosakkan fungsi dan peranan atau tugas seorang wanita atau seorang ibu. Macam mana dia buat? Dengan cara dia meletakkan dalam minda dan juga mindset wanita merasa tidak bangga dan seronok menjadi seorang ibu. Berlaku tak? Berlaku. Apabila wanita tidak merasa bangga dengan peranannya sebagai seorang ibu dan wanita dan isteri di samping suami, maka akan berlakulah kerosakan. Bukan saya sebut, tapi dia sebut. Itu yang pertama. Dan akhirnya akan menyebabkan berlaku kebobrokan dalam peradaban tersebut. Yang kedua ialah memisahkan di antara ayah dan juga seorang ibu. Dipanggil mencerai-berai dan memperak-peradakan keluarga. Itu nombor dua. Dan yang ketiga ialah menjahanamkan ulama'nya. Ada tiga benda. Berlaku tak? Berlaku. Ni cara nak runtuhkan peradaban. Macam mana cara rosakkan ulama' itu? Dengan cara meletakkan panah-panah serangan kepada mereka dan menjatuhkan reputasi dan kredibiliti ulama'. Berlaku tak hal itu? Berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kita sedang berada di zaman itu. Walaupun berlaku taklah ketara, tetapi sedang berlaku. Jadi kalau manusia ataupun masyarakat peradaban tersebut sudah tidak menilai kepada ulama', nanti kalau kerosakan yang akan berlaku. Jadi baik. Dulu ulama' pernah pesan, jangan buat. Kita buat juga. Bila dah kena, kalau ikut cakap ulama' tu dia main diri sebenarnya dia. Sebenarnya itulah arah itulah sebenarnya. Jadi baik. Maka Rasulullah SAW Muhammad itu tiga benda. Maka kebenaran yang disebutkan, yang sebut saya wanita tadi itu. Baik. Dunia ni adalah perhiasan, kata Nabi SAW. Dan sebagai perhiasan adalah wanita yang soleh, yang soleha. Sebagaimana yang disebutkan oleh satu orang tabi'in, dia kata satu orang wanita yang soleh lebih baik daripada 1000 orang lelaki yang baik, yang soleh. Satu lawan 1000. Sebab apa? Bila terdidik seorang wanita, akan di bawah yang terdidik lagi ramai. Sebab apa? Tangan yang menghayun buaya mampu menggoncang dunia. Nanti balik tengok dalam sirah, siapakah yang disebutkan sebagai penghulu wanita di dalam syurga. Wanita yang pertama dalam syurga. Maksudnya pertama ni dia ranking nombor 1. Iaitu siapa? Agak boleh jawab. Siapa wanita yang dipanggil sebagai digelarannya penghulu wanita dalam syurga? Namanya ialah Maryam binti Imran. Itu nombor 1. Nombor 2 ialah Sayyidatina Khadidah binti Khuwailid. Itu baik. Ni kita nak masuk nanti Isra wal Mi'raj, kita akan cerita ular rejak kan. Nanti akan ada yang tahun yang dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan, yang rentetan berlakunya kewafatan Sayyidatina Khadidah radhiyallahu anha. Nanti ada masa nanti buatlah forum ke apa, panggil orang lain pula lah, bukan da'i anak jemu. Panggillah siapa-siapa ustaz-ustaz sedap-sedap ni ceramah pasal Isra Mi'raj. Dia baik. Abang Zul dah ada lah nanti tu, saya tak mau beritahu. Kalau nak panggil saya boleh moderator, adalah host. Senang baik. Nanti kerja saya jantung je. Kalau dengan orang ni, kalau dengan ulama', saya cukup jadi host je. Jadi moderator. Bagi kita dengan ulama' boleh cakap. Baik. Dan pada nasihat yang itu, nasihat pertama, tinggalkan percakapan yang sia-sia. Nabi dah sebut percakapan yang sia-sia. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara yang baik ataupun dia diam sahaja. Pepatah Melayu pernah menyebutkan, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kerana mulut bata sampai dekat tingkap cermin rela. Contoh, tak pernah faham, tak faham sudah. Betul tak? Kerana contoh hari ini banyak berlaku.
bagi high beam lampu kereta. Turun kawan tu tanya, kenapa abang bagi high beam dekat saya? Saya tak salah apa-apa. Kamu masuk line tak beri signal. Jadi kan kerana mula tu. Kalau dia keluar tu dia sebut, saya minta maaf abang, saya salah. Kan selesai masalah. Tak ada nak jadi banyak. Tu yang buat pulang ke UNESCO. Tak maaf sebut kan, tak ada benar-benar dicontoh di Afrika. Tapi kalau dia keluar tu, dia kata, bang, saya minta maaf bang, saya betul-betul saya minta maaf. Agak-agak kawan tu nak bukit dia tak? Tak bukit. Jadi kes boleh agak-agak? Tak jadi. Sebab itu ni. Orang dia suka tengok pasal konten. Betul tak? Yang itu tunggu rakam. Kita tak apa, kita tunggu tengok. Yang penting konten dulu. Tolong kemudian. La haula wala quwwata illa billah. Itu masyarakat. Dia tak semua tapi segelintir. Dia semua juga dengan jalan dia. Dia tak faham seluruh sikit bang. Pasal apa? Asal macam ada accident depan tu. Kita nak kena record dia bang. La haula wala quwwata illa billah. Dia orang ni punya lama beratur di belakang. Ada yang nak buang air, ada yang anak menangis, anak muntah, ada yang pening kepala nak pingsan, ada yang nak rehat, nak tidur. Kita tu buat seluruh kita. Bukankah memberi kemudaratan kepada orang lain? Akan dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Ustaz macam marah lagi. Tak marah, itulah realiti kehidupan kita sedang lalui pada hari ini. Rupanya slow bukan sebab dia tolong. Ambulans semua dah ada lah. Tapi sebab dia nak record, dia slow. Dah apa slow sikit, break. Lah, dia suruh break lah. Jangan ni benda yang memudaratkan kepada orang. Sedangkan yang disebut la darara wa la dirara. Tidak ada mudarat dan tidak boleh memberi mudarat. Hadis disebut dalam kitab Matan Arba'in dari Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Nanti kena cerita itulah baru dia senang faham. Baik. Dia bagi contoh jauh. Bagi contoh sampai ke Arab dan Qatar dia tak faham. Dia kena bagi contoh Malaysia. Baik. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu berbicara yang baik atau diam saja. Dan ada pun pada nasihat yang ketujuh, kita sambung tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebutkan tentang takwa kan. Baik, takwa ni, kalau saya tak salah, kita sambung perkataan Sayyidina Uthman berkenaan dengan takwa nombor 2. Tanda ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, kata pengarang rahimahullah, hendaklah engkau sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, kerana takwa itu tidaklah bertapak di hati seseorang kecuali orang itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang gagah perkasa itu bukanlah orang yang mampu merebahkan musuhnya di jalanan, tetapi orang yang gagah itu ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi takwa kepada Allah. Kalau kita tengok satu orang tu hebat dalam bertinju dan sebagainya, itu belum terjamin dia orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi takwa di mana? Bukan pada kekuatan tubuh, bukan pada hebatnya kita berbicara, tidak. Ada orang terror berdebat tentang terror semua. Nak berdebat pasal apa? Confirm kita kalah, mesti dia menang. Tapi itu bukan tanda seseorang itu takwa. Tapi tanda seseorang itu takwa ialah dia, kata ulama sebut, yang mampu menahan marah. Dia mampu menahan dirinya saat dia marah. Itu nama takwa, nama kuat. Baik. Itulah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Fadilatul Syekh Fahmi Zanzam rahimahullah memberikan definisi takwa dalam bentuk ataupun arti kata yang seluas-luasnya. Kata beliau, takwa ni apa? Menjunjung tinggi segala titah perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah. Ataupun bahasa kita yang selalu khatib sebut dalam khutbah itu, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu antara seruan takwa dipanggil. Kerana seruan takwa adalah salah satu daripada 5 rukun khutbah. Kalau tertinggal salah satu rukun ni, maka tak sahlah khutbah.
Bila tak sah khutbah Jumaat tu, maka berdosa pula kita kalau tak buat balik. Itu nak baik. Kita nak solat ala Sayyidina Muhammad, kena tahu lah orang lelaki dia kena tahu. Pernah di mana dulu dalam khutbah lupa selawat kalau saya tak salah, khatib dia lupa selawat. Dia tertinggal selawat. Dia ada lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian yang kedua dalil, yang ketiga seruan takwa, yang keempat selawat, dan yang kelima doa kepada setiap muslim dan muslim. Ada 5. Ada 5 ni selesai khutbah. Baik. Cuma kita cantik lah, ada teks lah. Ada doa, ada kempen untuk bayar zakat, sembahyang berjemaah, ada doa, banyak doa kepada sultan kita. Jadi ini antara susunan yang cantik. Tapi kalau nak simple ringkas, bolehlah kalau contoh dalam keadaan kita macam khutbah yang raya ke apa kan, di rumah kita kan, contoh kita buat kat lapang macam dulu lah. Kan semua pernah merasa baca khutbah kan. Abang Zul pun baca dengan tongkat. Saya tengok agama betul. Nabi Taqullah kan. Masa PKP dulu ni raya kan, ingat tak? Kau tak ingat? Pantahnya masa berlalu. Tak ingat masa air tu. Tak, kalau boleh tak ingat lah. Baiklah, baik. Tu ada yang ambil mok kan. Macam-macam. Ya. Bulu kat depan rumah pun habis. Tebal. Pasal nak cari tongkat. Cari tongkat apa. Baik, jadi Rasulullah ada Sayyidina Muhammad. Jadi takwa. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga boleh difahami takwa itu sebagai al-khawf, takut. Takut kepada Allah. Takut Allah murka. Kecil bukan isap okor. Kenapa kita isap? Ni saya bagi free bagi isap. Saya takut kepada Allah. Contoh, ni marah dia pula. Ini menuntut. Kecil bukan apa nama? Dulu mati lah. Saya mati lah. Alah, mati buat baca otai lah. Memanglah, tapi saya takut pada Allah. Takut meninggal dalam keadaan itu takut. Kan tu takut tu. Itu dah baik contoh. Dah faham? Dah faham sudah. Baik, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Sudah. Dan sama ada tuntutan itu kita buat, yakni syariat yang diturunkan kepada kita dalam segala bentuk ini kita buat, sama ada terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain ataupun terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nama takwa. Tunaikan hak itu. Sudah baik. Maka orang yang bersifat dengan takwa itulah orang yang berjaya di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling gagah dan perkasa atau kuat. Kata Syekh Fahmi rahimahullah. Kerana ia adalah seorang yang mampu berhadapan dengan segala musuh-musuhnya. Sama ada yang tidak nampak, iaitu iblis dan syaitan, maupun yang nampak seperti godaan dunia, ataupun yang berada dalam dirinya sendiri, iaitu hawa nafsu. Jadi orang yang bertakwa ni ialah orang yang mampu berhadapan dengan segala musuh-musuhnya. Siapa musuh kita? Iblis, syaitan, jin yang jahat. Jin jahat ni terus syaitan lah. Tengok Ustaz tadi kan. Kita tengok kali-kali cerita pasal pelihara rumah daripada syaitan. Orang panggil pagar rumah tu. Tu yang ada tu perangkap dalam rumah tu, saya tak boleh keluar. Mesti kena pagar. Dan kita faham pagar-pagar, tapi kita tak halau ada dalam rumah kita. Itu juga perlu diberikan perhatian. Kerana itu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan-kuburan yang disebut. Dan sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, kata Nabi SAW, maka syaitan akan lari daripadanya. Ini syaitan tidak akan datang. Baca surah Al-Baqarah. Berapa ayat Ustaz? Semua. Baru nak senyum Ustaz. Ni ayat kursi saja. Baca semua. Bacalah sekali seumur hidup kan. Sebab tu orang dulu dia buat doa naik rumah, doa selamat. Kita pun ada lagi sekarang beli rumah baru, panggil budak-budak sekolah pondok tahfiz, panggil ustaz ataupun panggil orang surau ni datang buat majlis di rumah kita, buat doa selamat. Paling kurang baca Yasin. Tapi nak beramal dengan hadis Nabi itu seeloknya, seafdalnya ialah suratul Baqarah. Tak panjang, 286 ayat sahaja.
Sahaja Ustaz sebut. Panjang tu, 286 tu. Kalau buka YouTube Syekh Mishari Rashid Afasi tu, mau dekat 3 jam tu, itu pun laju Ustaz. Macam saya ni, macam makcik ni, macam mana Ustaz? Baca lah bukan apa. Panggil pelajar tahfiz kan, bagi seorang sikit kan, panggil lah. Kita buat. Kalau tak boleh sebulan sekali, buat seminggu sekali. Saya berkelak. Kalau tak boleh buat seminggu sekali, buat setiap malam. Kalau tak boleh setiap malam, buat setiap 12 jam. Wah, lagi cepat. Contoh kan, buatlah setiap malam Jumaat ke. Ada satu orang, apa nama, abang tu, dia datang surau. Tengok muka sedih. Masa tu saya ada kuliah di satu surau. Saya kata, abang, jarang nampak datang surau. Dia kata, Ustaz terror atau Ustaz tahu? Saya tahu, saya tahu Jumaat kan? Dia kata, saya sebenarnya jarang datang ni, kali pertama datang dengan kuliah Ustaz kata. Saya kata sebab apa? Saya tengok abang dia sedih. Kita ada masalah sikit. Ustaz dia kata, kalau boleh segar nak cerita. Tapi dia kata, muka musuh ni, muka ni dahi berkerut. Pucat muka macam tak cukup tidur, tak cukup rehat. Rupa-rupanya dia beritahu dekat AJK, rumah dia ada gangguan. Isteri dia baru dia keguguran sebab jatuh dalam tangga dalam rumah. Dan malam-malam dia dengar orang duduk tarik pintu, main pintu. Dan satu ketika tu paling dahsyat, dia kata anak dia tidur, mata beliau tengok ada benda dalam rumah. Dia baru sewa dari situ. Baru sewa tapi tak baru lah, berapa tahun. Dia kata mula-mula tu Ustaz, saya abaikannya, tengok orang duduk berlari. Biasa kan dengar kan budak dia duduk berlari, betul bunyi guli kan, atau batu kecil kan, ketuk-ketuk kan. Kadang-kadang dengar bunyi kursi, bunyi meja kan. Faham tak saya cerita? Ni antara common, benda-benda yang biasa berlaku. Kalau rumah tu biasa ditinggalkan lama, akan ada gangguan seperti ini lah. Kadang-kadang dia tak kacau orang pun, tapi kes abang ni agak serius. Jadi saya kata apa? Pernah buat doa ni rumah ke, Yasin ke apa, dia tak pernah pergi Ustaz. Dia tak pernah, nanti bagi tahu dekat AJK. Kebetulan memang ada satu orang perawat Islam guys, Ustaz. Jadi saya pesan kat dia, kalau boleh abang bila-bila ada rezeki abang buat maulid ke apa kan. Buat maulid. Sebab satu orang sahabat saya, dia budak pondok kan. Dia kata salah satu daripada aktiviti dia buat bulanan di rumah dia ialah buat maulid. Maulid kecil-kecil dah. Bacalah maulid dia ulami ke, maulid Sintu Durar ke. Bacalah maulid di rumah. Kisah-kisah Nabi, baca. Lama-lama dia benda tu hilang sendiri. Itulah baik di kepanasan dia tak boleh. Baik. Jadi Allah SAW dan sejak daripada kejadian atau peristiwa tu, saya dimaklumkan oleh AJK Surau, memang rumah abang tu Alhamdulillah tu mungkin. Selesai lah. Kadang-kadang tu dia kata bau hanyut, tak tahu macam ikan apa tapi bau hanyut. Wallahualam tak tahu apa yang berlaku, tetapi insya-Allah dia pun makhluk Allah juga. Itulah baik. Jadi kalau dalam tanya Ustaz dia ada bila kita kongsi sedikit, panel kongsikan antara doa-doa yang Nabi ajar. Kalau anak-anak kita menangis malam-malam ada doa dia. Antaranya ialah jangan kita biarkan anak kita keluar waktu maghrib kan. Ni dia panggil ufuk merah tu. Sampailah waktu isyak, waktu tu waktu kritikal. Jangan bagi anak kita keluar. Kalau nak suruh dia ambil baju dia ampayan pun, ambil awal-awal. Jangan ambil waktu tu. Tapi Ustaz kami balik rumah lewat kerja. Kalau boleh awalkan, suruhlah orang ambil baju. Sebab pakaian kita pun itu contoh lain panjang, contoh zaratan. Salah satu daripada unsur-unsur tu boleh terkena ialah melalui pakaian. Terutamanya pakaian-pakaian yang belah-belah dalam, yang ada peluk, besar peluk kita. Itulah baik. Rambut kita, kuku kita, sebab tu sunnah ditanam. Nabi Ustaz kita ni, lebihan badan kita, kuku kita, isi lebih kalau kita potong ditanam. Orang rambut kita, gigi kita. Itulah baik. Jadi kita buat buah dan frame gantung lawa. La ilaha illallah. Dah pelik je. Itulah baik. Kalau gigi mah tak boleh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi musuh kita ni banyak lah. Banyak. Kerana Allah Ta'ala gambarkan singgahsana iblis itu di lautan atau di air. Maka dia akan
kerahkan askar-askar ini berupa syaitan dan jijik jahat ni, buat kerja, pergi bertebaranlah kamu, mengganggulah anak cucu Adam. Jadi bila balik ni bagi laporan, dia laporan bagi report kat bos. Bagi tahu, dia kata wahai iblis, dia bos dia Azazil lah. Apa yang berlaku, Allah SWT Muhammad semua bagi laporan, saya telah buat satu orang ni minum arak, saya telah buat satu orang ni berzina. Bagus. Macam lah. Mari satu ekor lagi syaitan ni, dia kata wahai Tuhan, dia kata saya hari ni buat satu pasangan suami isteri berpisah dan bercerai. Dia kata yang ni terbaik mai berkah. Dia mendapat pengiktirafan tertinggi daripada bapa iblis. Sebab apa? Sebab yang nak mengucap-ngacirkan rumah tangga ni lah, antara benda yang dipanggil kemuncak kepada kejahatan yang dilakukan oleh syaitan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu salah satu daripada tanda-tanda, kalau boleh tak mau cerita, tapi nak kena cerita juga. Rumah kita ni ada gangguan syaitan, na'udzubillah, dan juga unsur-unsur yang tak elok, ialah apabila sering berlakunya pertelingkahan dan pergaduhan di antara suami dan isteri ataupun orang dalam rumah tersebut. Betul. Lepas ni saya betul tuan-tuan, kita cubalah buat surah Al-Baqarah ni. Kita panggil lah sekolah tahfiz buat, bagi seorang sikit. Ada 286 ayat, bagi seorang suku, suruh pakai baca. Bagilah sikit, sedekah kat dia. Buat penuri sikit, pulut kuning ke tak, pulut merah ke, buatlah apa pun. Tak buat tak apa lah, bagi sedekah hadiah sikit kat budak-budak. Tuan-tuan akan tengok ada perubahan insya-Allah. Sebab apa? Kita yakin dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk rumah kita jaga tak adab kita. Pasal nak berlawan ni dengan makhluk yang tak nampak ni. Kalau nampak senang. Duduk situ kan, nampak, baca terus. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman ila akhir. Kita boleh baca, tapi benar tak nampak. Tahu-tahu bila duduk dekat, tak boleh Ustaz, saya tengok bini saya yang sepanah. Tapi bila duduk jauh, bila suami pergi kursus, dia mula rasa rindu. Tu yang duduk call tak berhenti. Sebab kawan nak mesyuarat pun susah. Pernah berlaku. Saya pening abang dia kata. Saya kata, telefon tak berhenti. Bila mari dekat pula, dia mula rasa panas. Anak pun sama juga. Anak pun jadi keadaan seperti itu juga. Bila ayah dia balik, dia mula rasa gelisah. Sebab apa? Dia timbul bibit kebencian kepada ibu ataupun ayah. Ini antara benda-benda yang perlu kita tangani dengan baik. Dengan baik, panjanglah cerita tu, tuan-tuan kena pergi jumpa dengan para ulama Islam, minta nasihat daripada mereka insya-Allah. Sebab apa? Fas'alu al-zikri in kuntum la ta'lamun. Seandainya kita tak tahu, maka bertanyalah kepada orang yang ahli, orang yang tahu. Kalau kita sakit gigi, jumpalah doktor gigi. Kalau sakit mata, jumpa doktor pakar mata. Jangan kita sakit mata jumpa mekanik, dia tak boleh tolong kita. Kalau kita sakit berkaitan benda-benda gaib, carilah orang yang bertauliah, yang berautoriti, yang ada kemahiran dan juga kepakaran serta pengalaman. Baik. Almarhum Tuan Guru Ustaz Datuk Ahruddin pernah pesan ketika ada satu orang tanya dalam perbualan eksklusif dengan Tuan Guru, apa amalan yang terbaik untuk pagar rumah? Lalu almarhum Tuan Guru kata, amalan terbaik untuk pagar rumah ialah dengan membanyakkan membaca Al-Quran di dalam rumah tersebut. Tuan Guru sendiri sebut, itu cara yang terbaik, tak ada cara lain. Yang kita tabuk macam gula, tak cukup gula, garam, kopi pun tabuk. La haul wala quwwata illa billah. Dia boleh tabuk baik bagi orang minum. Lupa beladang sampai korek kuali, tak ada kopi. Yang kita buang itu yang kopi. La haula wala quwwata illa billah. Tak contoh Pak Belalang. Menuju Pak Belalang. Pahit benar kopinya Pak Belalang. Itulah dia. Ini original punya pure. Baik. Ya Rasul ada silap. Mana faham tak faham sudah. Jadi Rasulullah ada Sayyidina Muhammad dan godaan hawa nafsu. Ini juga antara perkara yang disebutkan oleh Hujatul Islam Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya. Sesungguhnya aku tidak takut dengan godaan ataupun musuh yang berada di hadapanku, tetapi yang lebih aku takuti ialah musuh yang berselindung di sebalik rusukku, iaitu hawa nafsu sendiri. Hawa nafsu ni benda tak nampak juga, tapi dia ni pandai berlakon. Azan belum.
Terus 3 minit lagi. Hawa nafsu ni dia bahaya. Nafsu pula dia ada beberapa peringkat. InsyaAllah nanti kita akan bicarakan. Baik, dia takwa. Baik, Sayyidina Uthman bin Affan mendefinisikan takwa ini dengan beberapa tanda. Dia kata takwa ni kalau nak tengok betul satu orang tu ada takwa ke tak takwa pada diri dia, maka dia ada 4 tanda. Yang pertama ialah dia tidak gemar atau suka bergaul atau berkawan melainkan dengan orang yang soleh. Kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tidak gemar bersahabat melainkan dengan orang yang soleh. Kerana bergaul dengan orang yang soleh akan menghasilkan banyak ilmu dan nasihat yang berguna dan menjadi panduan dalam kehidupan. Sehingga tegurannya juga adalah teguran yang membina. Berdalilkan hadis Nabi SAW. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi sebut tentang perumpamaan bersahabat dengan orang yang baik dan juga orang yang tidak baik, seperti bersahabat dengan tukang besi dan juga penjual minyak wangi. Itu Nabi sebut dalam gambaran itu. Itu yang pertama, kita dah bacakan itu. Dan yang kedua, kata Sayyidina Uthman bin Affan, tanda seseorang itu bertakwa ialah seandainya dia mendapat musibah duniawi, ia menganggapnya sebagai ujian daripada Allah dan dia redha dan bersabar. Jadi sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Subhanallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Kena sabar, sebab itu para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi, para rasul yang terdahulu, mereka apabila berhajat atau merasakan sesuatu yang mereka nak menginginkan sesuatu, mereka akan membiasakan solat 2 rakaat. Disebut dalam tafsir At-Tabari sebut. Itu amalan yang biasa dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Baik. Sebab tu para sahabat dia mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam bab nak beli misalnya sepatu pun, mereka akan solat istiqamah 2 rakaat. Minta kepada Allah. Kita kalau nak sesuatu sembahyang istiqamah. Beli sekarang apa hari? Beli motor baru istiqamah. Nak nombor plate mana? Melaka kan Negeri Sembilan. Contoh ni nama Allah pula. Lepas saya pun memang Melaka, kita orang Negeri Sembilan. Takut dia kan. Contoh istiqamah bincang. Kita azan dulu insya-Allah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Ayat bunda muslimin muslimat rahimakumullah. Itu yang kedua disebutkan apabila menerima sesuatu ujian atau musibah yang bersifat dunia, maka Sayyidina Utsman menyatakan bahawa dia bersabar dan redha dengan ujian tersebut. Jadi Allah SWT Muhammad, para Rasul, para Nabi terdahulu, mereka membiasakan diri mereka ini saat ditimpa dengan sesuatu ataupun mereka berhajat pada sesuatu, mereka akan meminta kepada Allah SWT dengan cara mendirikan solat. Disebut dalam tafsir At-Tabari sebut. Jadi Allah SWT Muhammad, cubalah kita lepas ni biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Cubalah lepas ni kalau ada ujian, demam, sakit, tak larat dan sebagainya, cuba kita ambil wuduk dan semayang 2 rakaat. InsyaAllah kita akan rasa tenang. Mungkin demam tu tak berkurang, tapi Allah Ta'ala akan bagi ketenangan pada kita. Kita tak jadi orang yang menggelap. Sebab dia bila panik ni macam-macam boleh berlaku. Tidak betul kan? Bila panik ni macam-macam boleh jadi. Jadi kita jangan panik. Sebab tu kita kena serah diri kepada Allah. Yang bagi ujian sakit buat Allah, yang buat penyembuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ubat. Jadi kita kena tenanglah. Baik. Dan Allah SWT Muhammad yang ketiganya, seandainya mendapat musibah dalam urusan agama, maka ia akan sangat merasa duka cita, akan merasa sangat sedih bila mana melibatkan urusan kalau musibah itu yang bersifat dengan agama ataupun ketaatan kepada Allah. Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam satu riwayat pernah tertinggal 1 rakaat sembahyang asar Jumaat. Bukan tinggal sebab sengaja, sebab kebunnya itu agak jauh sikit. Duduk dalam kebun kurma. Kalau kebun ni, kalau luar ni nak jalan ni lambat sikit nak keluar kan. Jadi sampai. Sedangkan dalam satu riwayat sembahyang berjemaah, Nabi sebut walaupun dapat 1 rakaat maka dia mendapat pahala jemaah. Tapi punyalah rasa takut tu, ghalat. Kita kata ghalat Sayyidina Umar ni, dia buat apa? Maka Allah SWT Muhammad, beliau sangat menyesali akan perbuatannya, sehingga kebun kurma yang dianggap sebagai penyebab musibahnya itu beliau jual dan telah diberikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai itu, duit dia dapat tu diberikan di jalan Allah. Jual. Pasal apa? Dia kata aku telah lalai daripada mengingati Allah disebabkan kebun itu yang dijual. Kenapa? Kalau kita ikut akhlak ataupun cara Sayyidina Umar ni, agak-agak apa benda kita jual sehari ni? Motor jual, kereta jual, rumah pun jual sehari. Tidak, pasal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebut jadi ni. Contoh di Afrika. Baik. Salah satu daripada contoh mereka-mereka yang suka diganggu oleh syaitan ialah yang senantiasa melazimi solat berjemaah. Di rumah kita ni bukan sahaja membiasakan bacaan Al-Quran, bahkan Nabi SAW pesan pada kita untuk memperbanyakkan solat sunat di dalamnya. Sebab tu solat sunat ni afdal kita buat di rumah. Habis Ustaz, kami duduk buat kat masjid sebelum ni dengan surah. Tak apa, boleh. Kalau buat di rumah agak-agak balik jalan tu tentu agak-agak. Kita ma'zur lah. Saja melawar. Agak-agak balik rumah tu buat sembahyang sunat. Tak buat.
Tu yang buat di surau Malaysia, bisa senang tak? Tak apalah, terpulang. Kalau boleh tambah lagi di rumah kita. Jangan tak pernah buat di rumah kita ni semayang apa pun tak pernah, jangan. Bacakan hadis Nabi, buka ceramah, dengarkan ceramah di rumah kita. Jangan buka benda-benda yang boleh mengundang syaitan masuk dalam rumah kita. Banyak nyanyian lagu-lagu yang boleh mengundang syaitan. Hari ini minta maaf sebut kecenderungan dan kegilaan segelintir masyarakat kita kepada benda-benda mistik dan juga tahyul dan khurafat ni semakin menjadi-jadi. Termasuklah saya tengok tadi dalam portal berita apa, ada satu restoran baru buka. Minta maaf sebut jangan marah saya, dekat Melaka. Dia sebut Melaka. Dia tak sebut Melaka, dia sebut Melaka. Saya tak pasti di mana. Konsep tadi dia panggil apa? Kedai ni kedai berhantu. Siapa yang nak makan sambil ditemani hantu masuk kedai. Saya bila tengok, ya tak tahu nak komplain jangan lagi lah. Tu masalahnya ramai bapa tu. Saya tengok ada budak kena gangguan, punya menjerit takut, lagi mak dia tarik masuk makan. Lepas dia kata penat beratur lama-lama ni, kalau balik rugi dia tak. La haula wala quwwata illa billah. Demi sebuah konten beratur lah tu. Dia kata macam-macam jenis hantu ada ustaz. Ustaz nak mari merasa makan dengan hantu boleh main dia. Saya kata tak berminat, minta maaf sebut. Orang pun macam hantu lah dia kata. Cukup makan dengan hantu, bukan bayar kan. Itu nak baik hantu. Jadi di rumah kita hari ini satu kegilaan masyarakat kita juga. Ini saya kena tegur juga. Teguran untuk bisa terutamanya, jangan kita menyokong program-program ataupun benda-benda yang melibatkan mistik. Kerana kita tak tahu, mungkin ataupun boleh jadi ia adalah salah satu perkara yang mengundang syaitan ataupun jin yang jahat ni masuk ke dalam rumah kita ataupun ke dalam tubuh anak-anak kita khususnya. Dan itu kena jaga. Sebab itu akhlak para sahabat, orang yang soleh, mereka takut untuk telanjang bulat, takut. Bukan takutnya sebab bertakwa pada Allah. Sebab ada makhluk yang lu tengok. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Tenang baik, rasa hangat ni Ustaz itu yang buka rumah, tak ada orang. Kita kata tak ada orang. Tenang baik tu. Itu semua takwa pada Allah. Jadi panjang ni lu tengoklah benda-benda hantu-hantu semua dah. Minta tolong anak-anak kita semua kalau ada dulu minat contoh-contoh macam tu berhentilah. Dan yang terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak suka memenuhi perutnya dengan makanan yang haram, dan jika makan tidak sampai atau tidak terlalu kenyang atau berlebih-lebihan. Jadi kalau makan itu maka dia bersederhana. Itu disebut oleh Rasulullah. Susah lah nak bersederhana dalam bab makan. Disebut panjang lebar kita akan bicara, ada 10 disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Begitu juga dalam kitab Penawar Pagi Hati, pengarang menceritakan ada 10 kesan tabiat makan terlalu kenyang atau makan berlebih-lebihan. InsyaAllah kita akan kongsi pada minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Yang maaf kita cerita ni betul-betul sebenarnya maaf. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, mohon teguran kepada tuan, dan terima kasih kepada yang menonton juga, dan teruslah menyumbang kepada surau kita, surau An-Nur Fasa 3A. Kalau ada rezeki lebih, bagi cara lebih. Kalau kurang, bagi cara kurang. Jangan tak bagi langsung tuan. Sebab apa yang kita simpan tu akan habis di sisi Allah dan kekal selama-lamanya. Bagi boleh direct melalui tabung ataupun nombor akaun yang Mazul masukkan dalam tu, insyaAllah. Sama-sama kita bantu imarahkan surau kita, majlis ilmu kita. Wallahu ta'ala a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك ما نورت الأرض وبنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.